وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa fil qalbi akhlaqun kathiratun mazmumatun. Dia kata, dan pada hati itu dia kata akhlaqun, terdapat akhlak-akhlak yang terpuji, kathiratun mazmumatun, dan tak kurang juga banyaknya sifat-sifat yang mazmumah yang berada pada hati. Tuan-tuan, hati ini dia disebut sebagai qalbun. Qalbun ni maknanya adalah yang berbolak-balik. Dia boleh pi kepada benda yang baik dan dia juga boleh pi kepada benda yang tidak baik. Dan kerana itulah hati ini dia disebut sebagai qalbun, iaitulah benda yang mudah sangat dia berbolak-balik. Kalaulah hati tersebut dijaga,
maka dia akan terkesan dengan perkara-perkara kebaikan. Kalaulah dia tak dijaga, maka hati akan dihinggapi dengan segala mazmumah, dan dengan sifat-sifat yang tercelah. Maka dia kata lam nadhkurha, dia kata hirsan 'alal ijaz. Maka kami tidaklah menyatakan semua sekali tentang mazmumah yang berada di dalam hati manusia itu 'alal ijaz, kerana kami nak meringkaskan perbicaraannya. Dan jadi Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala dia kata, yang dibincangkan pada tajuk hati ini ianya adalah ringkas sahaja. Dan kalaulah nak dibincangkan lagi, soal berkenaan dengan hati ini sangat-sangat banyak. Dan ini adalah kerana titik tolak seseorang itu sama ada dia baik ataupun tidak, ianya adalah berdasarkan kepada hati seseorang. Kerana hati ini adalah tempat di mana turunnya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hati jugalah turunnya segala sifat-sifat yang mazmumah dia akan melekat di hati. Kerana tu Nabi SAW menyebut, inna fil jasadil mudghah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia itu terdapatnya seketul daging, kata Nabi. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Apabila baik, baiklah seluruh daripada tubuh badan dia. Dan pasal apa? Kerana kebaikan manusia adalah bermula daripada hati dia. Kalau hati tersebut elok, maka dia akan mengeluarkan segala perbuatan-perbuatan yang elok pula. Dan dia tidak ada rasa nak melakukan dosa. Dan kalau dia buat dosa sekalipun, dia akan cepat menyesal. Kemudian lalu dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sebut sebelum ni bahawa manusia semua akan melakukan dosa kepada Allah. Termasuklah orang-orang yang dah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari bila ditanya kepada Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, pengarang kepada kitab Risalah Al-Qushairiyah, dan orang tanya dengan Imam Qushairi, wahai Imam, adakah orang yang dah mencapai kepada martabat awliya illah, mereka tidak lagi melakukan dosa kepada Allah? Dan apa jawab Imam Qushairi? Imam Qushairi kata, yang terjaga, yang maksum melakukan dosa kepada Allah, orang awam dengan orang yang dekat dengan Allah melakukan dosa. Dan orang awam, orang-orang yang lagu kita ni, orang-orang biasa macam kita ni. Dan kadang-kadang bila kita buat dosa, dia jadi seronok pula buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dan dia seronok tinggalkan sembahyang. Dan dia seronok berpoya-poya. Dan dia seronok tipu orang, contohnya. Dan ni adalah orang-orang awam bila mana dia melakukan dosa kepada Allah. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang senantiasa melakukan taat pada Allah Ta'ala, dan mereka buat dosa tapi mereka tak seronok dengan dosa tersebut.
lalu mereka menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kerana hati yang senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka manusia ni baik buruk dia adalah berdasarkan kepada hati dia. Maka Nabi sebut, bila mana daging yang satu ni baik, baiklah seluruh tubuh badan dia. Wa idza fasadat, tetapi bila mana buruknya daging yang satu ni, maka buruklah keseluruhan anggota tubuh badan dia. Dan pasal apa? Baik pun dia melekat pada hati, kemudian yang tak baik pun dia melekat kepada hati. Dan kerana tu disebut dalam kitab Al-Qirtas. Al-Qirtas ni syarah kepada ratib yang dikarang oleh Al-Imam Umar As-Saggaf rahimahullahu ta'ala. Umar Al-Attas rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan oleh ulama, bila mana hati tersebut tak dijaga. Dan maksud tak dijaga hati ini, membiarkan hati tersebut dihinggapi dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, maka hati tersebut ada dorongan, dia ada pintu masuk syaitan ke dalam hati tersebut. Dan bila ada lorong, bila mana ada jalan bagi syaitan masuk ke dalam hati seseorang, dan maka terhalanglah daripada mendapatkan petunjuk daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu jadilah orang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, dan disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, makna kafaru dekat sini adalah orang-orang yang hati dia diselaputi dengan dosa yang banyak kepada Allah. Dan orang ni bila mana diberikan peringatan pada dia ataupun tak diberikan peringatan, la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita tengok orang-orang yang menderhakai dan juga orang yang bangkang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ni adalah orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingkar dengan Nabi ni dalam keadaan mereka kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka. Dan maknanya mereka kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kenal sungguh. Dia bukan kenal main-main. Bukan makna kata mereka ingkar saja-saja ingkar, tak. Dan mereka kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana mereka tak kenal dengan Nabi? Dan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi adalah keturunan daripada orang-orang yang mulia. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedari kecil dia tak pernah pun buat masalah orang tahu ni orang baik. Dan sampailah Nabi menjejak dewasa, dan dia tak pernah bohong orang, tak pernah pun buat masalah dengan orang. Percakapan Nabi selalu benar. Dan sampailah Nabi diutuskan menjadi seorang Nabi dan juga Rasul, dan Nabi tak pernah buat masalah pun dengan orang. Dan inilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Allah Ta'ala kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal pada Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tak boleh nak ikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa ni? Allah Ta'ala sebut dah, orang yang hati dia diselaputi dengan dosa, sama ada diberikan peringatan ataupun tak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian pentingnya kita menjaga hati tersebut agar ianya tidak diselaputi dengan noda dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu disebut di dalam kitab Atharul Ma'siyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, dekat sana ada satu doa yang mana ulama kata doa ni sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagus kalau kita amalkan doa ni. Tuan-tuan, bagus. Pasal apa? Doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu Nabi baca doa ni. Mudah je doa ni. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan dalam doa ni Nabi SAW minta perlindungan kepada beberapa perkara. Tuan-tuan, Nabi SAW ni ringkasnya. Nabi SAW minta perlindungan daripada rasa resah, gelisah dan juga duka cita. Tuan-tuan, dia jadi hati tu rasa boring 24 jam. Tuan-tuan, hati tu duk berasa tak bermaya, hidup tidak ada motivasi, kita panggil. Tuan-tuan, hati dia kelam, seolah-olah macam tak ada jalan bagi dia. Tuan-tuan, ini adalah resah dan juga gelisah. Kemudian Nabi minta perlindungan daripada rasa lemah tubuh badan dan juga daripada sifat malas. Kemudian Nabi minta perlindungan daripada sifat bakhil dan juga pengecut. Dan kemudian Nabi SAW minta perlindungan supaya tidak berhutang dengan orang, dan minta perlindungan supaya tidak dikuasai oleh puak-puak musuh. Dan kata ulama, perkara-perkara yang Nabi minta perlindungan ni, inilah dia penyakit-penyakit apabila seseorang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang buat dosa ni hati dia resah, gelisah. Itu yang pertama. Tuan-tuan, orang yang buat dosa tubuh badan dia lemah, malah nak melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang melakukan dosa bakhil, kemudian diajak berjihad, pengecut. Tuan-tuan, kemudian orang yang buat dosa kepada Allah, dia akan dililit dengan hutang yang banyak. Tuan-tuan, hati tak pernah puas. Ada kereta 3 biji ya. Kemudian apa lagi, tak puas. Tak puas. Tengok dia punya maintenance bulanan pun tinggi dah. Tuan-tuan, tu pun tak sedar diri lagi, nak hutang lagi. Tuan-tuan, orang yang buat dosa dengan Allah Ta'ala ni, dia dibelit dengan hutang yang banyak. Dan yang terakhir, orang yang buat dosa kepada Allah Ta'ala ni, esok-esok musuh akan menguasai dia. Dia akan duduk di bawah kekuasaan musuh-musuh dia. Tuan-tuan, maka ni penyakit-penyakit apabila seseorang dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, lam nazkurha,
kami tak sebut semuanya. Hirsan 'alal ijaz, kerana kami nak ringkaskan perbincangan. Kemudian dia kata waqad nabbahna 'ala ammahatiha. Cuma kami cerita di dalam tulisan ini akan tanda-tandanya. Tuan-tuan, manusia ni kalaulah hati dia bermasalah, maka ada tanda-tanda dia. Tuan-tuan, akan terzahir juga. Walaupun mazmumah yang melekat di hati ni perkara dalam, tuan-tuan, tapi kalau hati tu tak elok, hati tu banyak dikotori dengan dosa kepada Allah, tuan-tuan, dia akan nampak terzahir pada anggota seseorang. Dan ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Hikam. Dan kata Imam Ibn Atha'illah, sesungguhnya hati itu raja. Dia kata, manakala anggota tubuh badan itu rakyat, dan rakyat akan mengikut agama raja dia. Dan hati itu raja. Manakala anggota tubuh badan ni adalah rakyat kepada raja, dan rakyat akan mengikut agama raja. No? Sebab tu, no? Kita ni kadang-kadang kalau tunjuk perangai kita, no? Tuan-tuan, tu apa yang ada dekat dalam hati kita sendiri. Tuan-tuan, orang yang hati dia bersih, orang yang hati dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fikrah dia, pikiran dia akan senantiasa terdorong melakukan perkara-perkara kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebut dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, hendaklah kamu melakukan apa-apa yang disukai oleh Allah, dan hendaklah kamu berada pada tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam keadaan taat pada Allah. Tuan-tuan, siapa dia yang boleh 24 jam dalam taat pada Allah Ta'ala ni? Tuan-tuan, yang boleh buat macam ni, dia berada pada tempat-tempat kebaikan, dia berada dalam keadaan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mereka ni adalah orang-orang yang menjaga hati dia daripada dimasuki dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad, dia kata apa? Waqad nabbahna ala ammahatiha. Cuma kami terangkan berkenaan dengan tanda-tanda kalaulah hati tersebut ianya berpenyakit. Tuan-tuan, kalau hati itu ada penyakit, dia ada tanda dia. Tuan-tuan, yang ni disebut oleh Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala antara tanda. Tuan-tuan, ni tanda ni, no? Makna kata hati kita adalah tu dosa yang kita buat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya adalah tu benda-benda yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tiba-tiba dia ada hasad, tiba-tiba ada riak, tiba-tiba ada sum'ah, tiba-tiba ada ujub. Tuan-tuan, dia kena muhasabah balik. Apa gamaknya dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu taala, tanda bahawa hati itu berpenyakit bila mana dia lalai dengan dunia dia. Tuan-tuan, kalau dia, Allah, zaman lo ni adalah zaman apa? Zaman lo ni zaman handphone. Tuan-tuan, zaman handphone. Apa taknya, tuan-tuan? Handphone ni Masya Allah, tabarakallah. Dengan skrin dia 4,000 AMOLED lah. Tak, saya pun tak faham main cakap lah. Kena tanya dengan cameraman kita ni, dia pun tahu. 4,000 AMOLED lah. Lepas tu apa lagi, macam-macam.
ciri-ciri dan perisian di dalam handphone kita. Tuan-tuan, dia 24 jam dengan benda tu. Bangun tidur, WhatsApp dulu. Kemudian nak tidur, Facebook. Tertidur dengan apa ni, dia tengok Facebook tu. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, hari ni ramai orang yang sibuk dengan benda-benda yang seumpama tu. Hatta ada orang yang dalam majlis ilmu pun kadang-kadang tengah duk dengar khatib sedang berkhutbah. Tuan-tuan, elok-elok dia pergi layan dia punya handphone dia. Kan? Tuan-tuan, kalau dia tulis apa kuliah, apa ni benda-benda kuliah, dia tulis isi-isi penting yang ada dalam pengajian, itu tak apa. Tuan-tuan, yang saya cerita ni apa dia? Tengah orang khutbah Jumaat, dia pergi layan game. Itu dia. Counter Strike, lepas tu apa lagi cahaya. Tengah-tengah duk apa ni, tengah-tengah orang khutbah Jumaat ni. Tengah-tengah orang duk mengajar ni. Bulik lagi. Tuan-tuan, tak beradab di dalam apa? Di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Imam Fathul Musili, kalaulah kamu tengok kamu lalai dengan dunia ni. Tuan-tuan, dunia ni dia bukan salah. Dunia ni bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dimakmurkan di dunia. Dan dunia ni bukan untuk kita masukkan dalam hati, tak. Dia sebagai jambatan ke negeri akhirat. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW memuji kepada orang yang ada harta, tetapi dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi SAW, ni'mal mal fi yadis salihin. Kata Nabi, alangkah eloknya kalau harta ni boleh kepada orang-orang yang saleh, kata Nabi SAW. Dan tuan tengok macam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, Sayyidina Uthman kaya. Kita kaya tak tahu mana. No, kita ni kaya, tahu mana kita kaya. Dan tuan, tak sampai pun kekayaan kita sebagaimana kekayaan yang didapatkan oleh Sayyiduna Uthman bin. Cerita kehebatan nampak Sayyidina Uthman ni. Dan Sayyidina Uthman ni, dia ni adalah seorang businessman, tak ada apa-apa. Masa dia hijrah ke Madinah ni, tak ada apa-apa. Dan tuan, bila hijrah ke Madinah, orang Ansar, yakni orang yang menjadi penduduk asal di kota Madinah. Dan tuan, ada di antara mereka yang offer, yang tawarkan kepada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, aku ada 3 orang isteri. Kalau kamu nak daripada isteri aku ni, mana-manalah yang kamu suka, pilih, aku ceraikan dia. Nanti dah habis dah waktu iddah apa semua sekali, kamu kahwinlah dengan dia. Dan sampai taruh tu sekali, orang Ansar ni membantu kaum Muhajirin yang akhirnya disatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi orang yang jenis fikiran panjang, lepas tu orang yang kita kata apa? Kita kata orang yang terbaik ni, tuan-tuan, dia tak ambil kesempatan. Kalau kita lah, kalau kita, ada 3, lepas tu boleh cerai salah seorang, kita ambil yang paling akhir sekali, yang paling muda sekali. Yang paling muda, yang paling segak sekali tu kita. Sayyidina Uthman bin Affan, dia kata apa? Tak apa, yang ni aku tak mau. Lalu ditawarkan lagi, tak mau yang ni, tak apa. Wahai Uthman, aku ada banyak harta. Apa kata daripada harta aku ni, separuh untuk kamu, kata orang Ansar ni. Tanda separuh untuk Sayyidina Uthman, dia nak bagi. Tanda Sayyidina Uthman kata, tak apa, aku tak mau semua ni. Aku cuma nak cari kat mana pasar. Allahu Akbar. Dekat mana pasar? Aku nak cari pasar. Tuan-tuan, maka kawan Ansar ni pun bawa Sayyidina Uthman pergi ke pasar. Tuan-tuan,
Masa Sayyidina Osman pergi ke pasar, dia tengok, dia survey. Yang ni jual goreng pisang cheese. Contoh macam tu lah. Tak tahu apa yang mereka jual masa tu. Sayyidina Osman survey, dia tengok, yang ni goreng pisang cheese, yang ni burger coklat. Contoh, cakap dia. Yang ni ayam goreng strawberry. Contoh lah. Tuan-tuan, Sayyidina Osman ni Masya Allah orang yang bijak dan juga luas wawasan dia. Tuan-tuan, dia tak tengok, orang ni menega apa ni goreng pisang cheese, tengok laris laku. Dia pun buka lah juga goreng pisang cheese. Orang kita macam tu. Tengok kawan ni jual apa lagi? Ayam goreng strawberry contohnya. Dia pun nak buat juga ayam goreng strawberry. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan dia tengok apa yang tak ada kat pasar tu. Tuan-tuan, dia tengok apa yang tak ada dekat pasar tu. Akhirnya dia pun memulakan perniagaan dia dengan apa yang tidak ada dekat pasar tersebut. Sehinggalah tuan-tuan, dia menjadi pengeluar produk dia sendiri kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang tidak, kepada produk, dan produk tu tak ada di pasaran. Dia yang buat. Tuan-tuan, ni Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, ringkasnya Sayyidina Uthman lah yang telah menyelamatkan ekonomi orang Islam pada waktu tu. Bila mana orang Islam nak dapatkan bekalan air bersih, tuan-tuan, telaga yang dinamakan sebagai telaga rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi, tuan-tuan, nak ambil sebotol air ni akan dicas dengan duit yang begitu banyak. Maka Nabi SAW kata, aku bimbang, kata Nabi, kalau nanti ekonomi orang Islam ni terjejas kerana Yahudi seorang ni. Tuan-tuan, akhirnya Nabi buka tawaran. Siapa dia yang boleh membeli telaga rumah ini, aku janji di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala akan dibina baginya satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang lepaskan kesusahan orang Islam pada masa itu? Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Dan jadi dunia bukan ditinggalkan, dimakmurkan. Dunia bukannya untuk diletak dalam hati, tapi sebagai jambatan untuk menuju kepada hari akhirat. Tapi ulama kata, bila mana kamu dah cenderung pada dunia, lalai sangat dengan dunia, Facebook 24 jam, kemudian apa lagi, WhatsApp 24 jam, lepas itu dia gian. Gian apa dah? Semuanya nak up status. Tuan-tuan, maka kata Imam Fathul Musili, ketahuilah, maka kelalaian kepada dunia ni menandakan bahawa hati tersebut telah diturunkan penyakit. Hati itu telah pun berpenyakit. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa ummul jami' dia kata, tuan-tuan, ni sebagai ulasan malam ni, habis tajuk ni. Wa ummul jami', dan juga ibu bagi segala-galanya yang kita bincang dalam tajuk ni daripada awal sampailah akhir. Wa ummul jami', semua perkara-perkara tu. Wa asluha, dan juga asal masalah dia. Wa maghrisuha, dan juga tempat tumbuhnya masalah ni. Dan dekat mana dia punya ibu bagi segala masalah ni, dekat mana tempat timbul dia. Maka kata Imam Al-Haddad, hubbud dunia, ianya adalah kerana cinta kepada kehidupan dunia. Tuan-tuan, kerana kita cinta dunia lah, maka kita riak dengan orang. Tuan-tuan, kasih kepada pandangan orang, dia kasih kepada kedudukan di sisi orang, akhirnya dia menunjuk-nunjuk dalam amalan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hasad kepada orang pasal apa?
Dia tak boleh kaya macam orang lain. Tuan-tuan, sedangkan dia tak fikir mungkin kekayaan tu tak baik bagi dia. Baik bagi dia adalah kemiskinan, sehinggalah dia boleh tetap istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda tu tak terbayang pada fikiran dia. Pasal apa? Hubbud dunia. Kerana dia cinta dan kasih kepada dunia dia. Tuan-tuan, orang yang ingkar dengan Nabi SAW, tadi kita sebut, mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Tuan-tuan, pasal apa yang mereka ingkar dengan Nabi SAW? Kerana dunia. Tuan-tuan, orang Quraisy ni, Abu Jahal baik, kemudian Abu Lahab baik, Abu Sufyan baik, tapi Abu Sufyan last sekali dia beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, mereka ni tak senang dengan Nabi SAW. Pasal apa? Kerana dunia. Mereka ni Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan, pada peringkat permulaan. Tuan-tuan, mereka ni adalah kibarul Makkah. Mereka adalah pembesar kota Mekah. Tuan-tuan, setiap kali musim ziarah, dan musim ziarah ni ramai orang mai daripada pelosok dunia semua mai. Tuan-tuan, bila mereka berziarah ke Mekah ni, maka mereka akan buka perniagaan. Mereka buka berniaga. Dan bila mereka buka berniaga, mereka akan kenakan harga barangan dengan begitu tinggi. Tuan-tuan, tak ada lagi dah yang katanya ihsan dalam perniagaan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Orang yang berniaga ni dia kena ada ihsan dalam perniagaan dia. Tuan-tuan, orang jahiliah berniaga tak ada ihsan. Bila dia tengok dia boleh charge, dia charge. Tuan-tuan, orang nak pergi ziarah pada Tuhan-Tuhan yang ada di sekeliling Kaabah, nak ziarah boleh, tapi sekali hang berdoa RM10. Macam tu. Kemudian dah habis ziarah dah, mesti ada rasa lapar, mesti ada rasa dahaga. Tuan-tuan, mereka akan jual barang-barang ni dengan harga yang begitu tinggi. Tuan-tuan, tiba-tiba mai Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, setiap perkara hendaklah kamu ada ihsan, kata Nabi. Dan dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, innallaha kataba ala kulli syai'in ihsan, kata Nabi. Allah menetapkan setiap sesuatu itu hendaklah kamu ada ihsan pada dia. Tuan-tuan, kalau kita mengajak kena ada ihsan, kita belajar kena ada ihsan, niaga kena ada ihsan, bila bekerja dia mesti kena ada ihsan. Tuan-tuan, tapi orang jahiliah tak ada ihsan. Dia niaga kira dia nak penuhkan poket dia. Tuan-tuan, kira-kira dia nak ambil keuntungan yang banyak. Tapi bila main Nabi kata kena ihsan, tak boleh macam ni. Tuan-tuan, mereka tak boleh nak lepaskan keduniaan yang selama ni mereka dapatkan. Kerana tu, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, semua masalah ni berlaku kerana apa? Hubbud dunia, kerana dia kasih kepada dunia dia. Fahubbuha, maka kamu kasih pada dunia tu ra'su kulli khati'atin kama warada. Cinta dan kasih kepada dunia itu adalah kepala bagi segala dosa. Kama warada, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul khaba'is, ibu bagi segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbud dunia, kerana kasih kepada dunia. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok pembunuhan pertama berlaku atas dunia, iaitulah kisah Qabil dan Habil. Tuan-tuan, pasal apa ni? Qabil punya korban diterima oleh Allah,
Habil punya korban tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlaku pembunuhan. Pasal apa ni? Dan hubbud dunia, kerana kasih kepada dunia. Tuan-tuan, Habil nak memiliki adik kepada Qabil. Tuan-tuan, pasal apa? Adik dia ni lebih segak lagi, lebih cantik lagi. Tuan-tuan, dia ada keinginan untuk menguasai adik kepada Qabil ni. Tuan-tuan, tapi bila mana tak boleh dan korban dia pula ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, timbul rasa benci, dendam, hasad di dalam hati dia, menyebabkan berlakunya pembunuhan kali pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi kata, ummul khaba'is, ibu kepada segala dosa ni adalah hubbud dunia, kerana kasih kepada dunia. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Haddad, wa idza salima al-qalbu minhu faqad salaha wa safa. Apabila hati itu selamat daripadanya, maknanya daripada cinta dan kasih pada dunia, faqad salaha wa safa, maka dia akan selamat dan bersihlah hatinya. Wa tanawwar wa tabah, maka hati itu akan bercahaya. Wa tabah, maka jadi baiklah hati tersebut. Wa ta'ahhala liwaridatil anwar, maka layaklah baginya mendapatkan waridah daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hati yang bersih, hati yang dijaga, layak mendapat waridat daripada Allah. Tuan-tuan, apa dia waridat? Waridat berupa ilham yang baik. Tuan-tuan, waridat merupakan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Tuan-tuan, apa dalil dia? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, kamu akan diajak oleh Allah apa-apa yang orang lain tak tahu. Tuan-tuan, Masya Allah, ini diberikan kepada orang yang senantiasa menjaga hati dia. Kemudian dia kata lagi, wassaluha lil mukasyafati bil asrari, maka pada waktu itu dia pun akan mendapatkan mukasyafah, pembukaan bil asrar, akan segala rahsia-rahsia daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tu rahsia-rahsia ni apa dia? Dia senantiasa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tu kerana tu Allah Subhanahu wa taala kata, wa may yu'tal hikmah, siapa-siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah pun diberikan dengan kebaikan yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberikan hikmah, Masya Allah, tabarakallah, Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan pada dia. Dan beza dengan orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa ni selalu rugi. Bila mana tidak ada hikmah, dia akan rugi dalam kerja buat dia. Kerana tu kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Wal anah minallah, manakala bertenang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka seseorang tu dia tak akan boleh bertenang bila mana dia tidak diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, bila mana hati dia bersih dah, elok dah, maka pada masa tu Allah akan memberikan hikmah kepada dia. Maka dia pun hidup, tuan-tuan, sebagai orang yang terbaik dan juga senantiasa selamat daripada segala fitnah. Kenapa? Dia berjalan di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan sekalian ulasan, rumusan daripada tajuk yang kita baca ni, tuan-tuan jaga hati kita, senantiasa cuci hati kita. Tuan-tuan nak cuci hati dengan apa? Dengan amal soleh satu. Yang keduanya adalah dengan senantiasa membasahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu taala di dalam kitab dia Zikrullah, zikir kepada Allah. Tuan-tuan, kenapa kita perlukan kepada zikir ni? Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, kerana zikir ianya adalah rukun untuk orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita ambil masa, tuan-tuan, lepas bayang subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Tuan-tuan nak makan, baca doa. Kemudian dah lepas makan, baca doa. Nak tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Kemudian nak naik kereta, nak pergi kerja, baca doa. Tuan-tuan, kemudian apa lagi? Nak bersama dengan isteri, baca doa. Kemudian bila mana bersama-sama nak masuk dalam rumah, baca doa. Tuan-tuan, ni maksud orang ni senantiasa dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia lakukan amal saleh dan juga zikir, maka sucilah hati dia, dibersihkan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat tu, insya-Allah kita masuk pula pada minggu hadapan dengan fasal yang baru, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.